Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang untuk bersama-sama membentangkan kajian dalam International Conference on Business Management, Social Science, Technology, Education and Engineering pada tahun 2023. Jadi, saya merupakan Kristina Nabiha, mewakili bagi penulis dalam tajuk kajian iaitu Systematic Literature Review Pembangunan Profesionalism dalam Amalan Lesen Study. Jadi melihat kepada objektif yang terbahagi kepada dua iaitu mengenal pasti elemen-elemen penting dalam pembangunan profesional dalam amalan lesen study, dan yang kedua membina pola pembangunan profesionalism dalam amalan lesen study. Jadi, merujuk kepada kedua-dua objektif kajian, elemen yang diperolehi akan membentuk satu pola yang dapat dijadikan panduan kepada pembangunan profesionalisme guru. Oleh itu, pembentangan ini akan menerangkan serba sedikit mengenai pembangunan profesionalisme dan juga amal lesson study. Seterusnya, kita melihat kepada latar belakang kajian ataupun ulasan kajian. Jadi, pembangunan profesionalisme ini sebenarnya membawa maksud kepada komitmen guru dan juga profesion kepada para pendidik. Pembangunan profesionalisme ini menjadi keperluan kepada sistem pendidikan bagi memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran dapat dikawal dengan baik. Jadi dalam kita mengekalkan kualiti profesionalisme guru ini, terdapat pelbagai kaedah yang boleh dilaksanakan ataupun digunakan kepada para pendidik. Oleh itu, dalam kajian ini, kita akan melihat bahawa terdapat satu amalan yang boleh diguna pakai bagi meningkatkan kualiti pengajaran dalam melalui kolaborasi antara para pendidik dan juga pakar-pakar yang terlibat dalam pendidikan. Jadi amalan itu merupakan amalan yang dipanggil lesson study. Jadi sebenarnya amalan lesson study ini bermula dari sebuah negara yang berkembang pesat iaitu negara Jepun. Jadi sistem pendidikan di negara Jepun itu menggunakan satu amalan dalam meningkatkan kualiti pengajaran. Jadi dapat kita kaitkan bahawa jika pendidik itu dapat meningkatkan kualiti pengajaran mereka, mereka dapat membangunkan profesionalism dalam diri mereka juga. Jadi kita bergerak kepada seterusnya mengenai lesson study. Jadi, terdapat satu pertubuhan yang dinamakan World Association of Lesson Study yang dipanggil WALS. Dia telah bergerak ke serata dunia termasuklah di Malaysia ini untuk menyebarkan amalan ini. Jadi, pada tahun lepas iaitu pada tahun 2022, pada bulan 9, pertubuhan ini, WALS ini telah hadir ke Malaysia untuk melaksanakan satu persidangan mengumpulkan kajian-kajian mengenai lesson study. Tapi sebenarnya amalan ini telah digunakan di Malaysia pada tahun 2004. Cuma ianya tidak berkembang secara meluas ke dalam sistem pendidikan kita. Tetapi telah dijalankan kepada beberapa sekolah amalan lesson study ini. Jadi negara-negara sekitar Malaysia juga seperti Indonesia, Thailand, mereka telah mengaplikasikan amalan ini dalam sistem pendidikan mereka. Jadi sebenarnya amalan lesson study ini dia memfokuskan kepada beberapa penerapan kolaborasi antara pakar, pendidik dan juga komuniti dalam membentuk satu pengajaran yang berkesan. Jadi kita merujuk kepada slide yang saya paparkan ini. Di situ saya ada paparkan satu kitaran lesson study di mana ianya merupakan proses yang dijalankan. Okey, jadi terdapat 5 bahagian, iaitu bahagian pertama adalah menentukan matlamat pengajaran, kemudian menyediakan rancangan pengajaran harian, melaksanakan dan memerhati pengajaran, membuat penilaian dan membuat refleksi pengajaran, dan yang terakhir adalah mengubah suai rancangan pengajaran. Jadi pada proses yang kelima ini sebenarnya ianya bergantung kepada keberkesanan pelaksanaan pada proses yang ketiga, seperti yang dapat dirujuk pada gambar, ianya merupakan opsional sekiranya pengajaran yang dirancang tidak berkesan
ianya perlu dibuat kembali sebagai penambahbaikan. Okey, jadi saya teruskan dengan metodologi yang diguna pakai dalam kajian ini adalah kaedah tematik. Okay, jadi pada peringkat awal, pengumpulan data dalam menentukan elemen-elemen yang diperlukan dalam pembangunan professionalism dalam amalan lesson study. Jadi melalui artikel-artikel yang dibaca, kita keluarkan elemen-elemen yang penting bagi kajian ini. Kita melihat elemen penting itu untuk kita temakan. Dan setelah pembacaan artikel dibuat, elemen-elemen itu kita kategorikan mengikut pandangan daripada setiap penulis artikel. Kita mengambil elemen penting sahaja untuk menjadikan tema. Dan daripada tema-tema tersebut, kemudian kita bangunkan satu pola untuk menunjukkan bahawa elemen-elemen yang ada pada pembangunan professionalism ini. Jadi melalui pola yang dibina ini dapat dijadikan panduan kepada amalan lesson study sama ada elemen mana yang hendak digunakan ketika pelaksanaan lesson study. Seterusnya, dapatan kajian. Seperti yang ditunjukkan di slide, satu dapatan data yang diperolehi yang mempunyai 4 elemen utama, iaitu pendidikan tinggi, strategi, penggunaan digital dan juga latihan. Jadi dari keempat-empat elemen ini dapat membentuk satu pola. Okey, jadi ini merupakan pola yang dapat dihasilkan dari kajian yang menunjukkan bahawa elemen-elemen ini adalah penting bagi pembangunan profesionalism guru dalam amalan lesson study. Jadi setiap elemen itu mempunyai ciri-ciri kolaborasi yang menjadi keutamaan dalam lesson study. Elemen-elemen ini juga sebenarnya dianya boleh diterapkan semasa proses pelaksanaan lesson study, dan sebenarnya amalan ini merupakan satu budaya yang dapat membentuk guru memberikan komitmen yang berpanjangan dan sentiasa bersama-sama dalam meningkatkan kualiti pengajaran. Jadi kepada yang melihat pembentangan ini boleh melihat kepada slide bahawa pola yang dibina itu adalah satu gabungan antara 4 elemen penting berdasarkan beberapa artikel yang telah dikaji dalam kajian ini. Jadi seterusnya kita bergerak kepada kesimpulan bagi kajian ini bahawa amalan lesson study ini sememangnya memberikan sumbangan kepada pembangunan profesionalism guru, tetapi ianya tidak menjaminkan penambahbaikan sepenuhnya, tetapi ia perlu disertai dengan sikap dan juga komitmen guru-guru itu sendiri. Sememangnya penting pembangunan profesionalism ini kepada guru agar dapat membentuk pelajar-pelajar yang berkualiti dan sentiasa menerima pembelajaran yang berkesan. Namun begitu, pihak sistem pendidikan di Malaysia perlu melihat sama ada keberkesanan amalan ini memberi impak yang besar untuk diaplikasikan dalam sistem pendidikan. Namun begitu, pada pendapat yang diberikan, perlu lebih banyak kajian-kajian yang dilaksanakan untuk melihat pelbagai lagi elemen-elemen yang penting serta keberkesanan amalan lesson study ini untuk diterapkan dalam sistem pendidikan. Jadi oleh itu kerjasama merupakan amalan yang terbaik yang dapat memberikan manfaat serta kebaikan kepada golongan pendidik. Jadi itu sahaja pembentangan mengenai kajian ini daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar pembentangan ini. Sekian, terima kasih.